Baik, apa khabar semua? Sekarang kita akan belajar akaun kawalan. Baik, apa yang dikatakan kawalan tu? Kita tengok akaun belum terima. Akaun belum terima ini adalah berkaitan dengan jualan. Jadi sebenarnya akaun kawalan, akaun belum terima adalah ringkasan. Ringkasan akaun belum terima tu dalam ledger jualan. Sementara akaun belum bayar pula, dia berkaitan dengan belian. Baik, jadi kita buat akaun kawalan untuk akaun belum bayar itu sebagai ringkasan akaun belum bayar dalam ledger belian. Baik, jadi ringkasan ledger jualan dan belian tu dia dapat ditunjukkan dalam akaun kawalan. Jadi dia juga membolehkan timbangan duga nanti disediakan. Okey. Baik, kita lihat jenis-jenis akaun kawalan. Okey, yang pertama itu akaun kawalan belum terima. Okey, yang kedua adalah akaun kawalan belum bayar. So ada dua sajalah akaun kawalan. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama itu akaun kawalan belum terima. Jadi, akaun kawalan belum terima berbaki debit kerana dia merupakan aset. Bila aset, dia baki debit lah. Tetapi dia boleh juga berbaki kredit. Apa sebab dia? Kita lihat. Sebab dia pulangan barang niaga oleh pelanggan setelah hutang dijelaskan. Maksudnya macam ni. Maksudnya, katakan kita dah jual barang 1,000, kemudian pelanggan pun dah selesaikan hutang dia 1,000. Dah selesai hutang tu ataupun akaun tu dah tutup, tiba-tiba pelanggan pulangkan barang. Maksudnya kita berhutang pula kepada pelanggan tu. Itu yang maksud dia boleh berbaki kredit. Baik, yang kedua tu pelanggan ataupun akaun belum terima tu terima diskaun daripada peniaga setelah hutang dijelaskan. Maksudnya selepas akaun tu dah tutup, dah selesai semua, kita bagi diskaun. Ataupun peniaga tu bagi diskaun kepada pelanggan. Jadi baki kredit lah. Baik, sekarang kita lihat format satu persatu akaun belum terima. Sekarang kita lihat mula-mula dia ada 1, 2, 3, 4 di sini. Ini belah debit, ini 1, 2, 3, 4 belah kredit. Jadi ada dua bahagian. Baik, pertama kita lihat di sini macam biasa tarikh, kemudian butir, folio dan amount. Begitu juga belah kredit ni, belah kanan ni ada tarikh, ada butir, folio dan amount. Dan jangan lupa tarikh kita mulakan tahun, dan di sini kita lihat di mana RM, di amount ni ada RM, dan sini tarikh, dan sini RM. Okey, inilah dia format akaun kawalan belum terima. Kemudian kita lihat pula apa kandungan pula akaun kawalan belum terima ni. Akaun kawalan belum terima ialah aset. Jadi aset baki dia ialah belah sini, kiri ni ataupun debit. Jadi baki dia sinilah, baki dia bawah-bawah di sini. Okey, contoh dia amount di sini Baik, jadi senang saja nak ingat akaun kawalan belum terima. Belah kiri ni dia akan menambahkan hutang. Jadi dia menambah hutang, saya buat di sini menambah hutang. Yang ni akan mengurangkan hutang. Jadi kalau pembayaran semua di sini. Kalau jualan semua di sinilah. Kalau kita jual sini. Okey. Baik, akaun kalau belum terima pun mungkin boleh. Mungkin boleh berbaki kredit disebabkan oleh perkara-perkara tadi Baik, jadi kalau baki kredit dia di sinilah. Okey. Baik, sekarang kita lihat item-item ataupun urus niaga yang menyebabkan bertambahnya hutang ataupun bertambahnya belah kiri ni. Bertambah. Saya buat tambah. Jadi antara urus niaga dia ataupun item yang menyebabkan pertambahan dalam akaun belum terima ataupun tambah hutang. Yang pertama jualan. Okey, jualan. Okey, faedah. Faedah kita kenakan. Okey. Kemudian yang ni bank cek tak laku, maksudnya cek yang diterima oleh kita tu, bank beritahu tak laku. Jadi kita kena keluarkan balik Maksudnya kita tambah balik hutang pelanggan tu. Okey, kemudian diskaun diberi, dibatalkan. Maksudnya kita bagi diskaun, kita batalkan, kita kena letak sini. Okey, seterusnya kita lihat pula belah kanan ini ataupun item-item ataupun urus niaga yang akan mengurangkan hutang. Tadi kita jual, jadi kalau ada pulangan jualan, kita akan letak di sini lah. Kemudian pembayaran. Ini maksudnya pelanggan bayar. Pelanggan bayar, kita akan rekodkan di sini Lagi diskaun diberi, lagi hutang lapuk dan kontra. Apa itu kontra? Kontra ni pembayaran maksudnya bila sebut kontra, maksudnya dia ada dua. Satu di akaun kawalan belum terima dan satu lagi di akaun kawalan belum bayar. Maksudnya kontra ini adalah
kita selesaikan hutang dengan merekod dalam kedua-dua akaun ini. Contohnya, kita beli barang daripada A 1000 dan A pula beli barang daripada kita 1000 juga. Jadi perniagaan mungkin boleh kata okey, kita selesaikan hutang dengan buat kontra lah, ataupun kita selesaikan A selesaikan kita. Macam itu. Jadi itu panggil kontra lah. Jadi masing-masing akan buat kontra. Baik, setelah itu kita lihat dah habis, kita akan imbangkan. Kalau baki dia awal tu debit, kita akan dapat nanti dia punya baki akhir di sini lah. Kita imbangkan. So, kita akan dapat di sini baki dia, baki hantar bawah lah. Okay, di sini. Dan kita pergi ke bawah sini, bulan hadapan itu, ataupun tahun hadapan, baki di sini. Dan jika akaun belum terima itu berbaki belah kredit ini, jadi kita hantar bawah di sinilah, hantar bawah di sini. Dan di sini, kita bawah-bawah. Okey, jadi itu dia akaun kawalan belum terima. Baik, kita pergi ke akaun kawalan belum bayar pula. Okey, kita lihat akaun kawalan belum bayar apa sebenarnya. Baik, akaun kawalan belum bayar ini dia berbaki kredit. Sebab apa? Sebab dia ialah liability. Dia ialah liability. Dan boleh juga berbaki debit. Sebab apa? Okey, disebabkan oleh pulangan barang selepas hutang dijelaskan. Okey. Yang kedua ialah peniaga menerima diskaun daripada pembekal setelah hutang dijelaskan. Jadi samalah macam akaun berterima tadi. Dia bila ada pulangan barang, bila akaun dah tutup ada pulangan barang. Bila akaun dah tutup ada terima diskaun. Jadi dia akan berbaki debit lah. Seterusnya kita lihat format akaun kawalan belum bayar. Okey, sama juga macam belum terima tadi. Okey, dia punya format ataupun laju ni sama je. Baik, kemudian di sini kita ada tarikh, butir, folio, amount, tarikh, butir, folio, amount. Kemudian tarikh kita tulis tahun ni lah, tahun dulu. Kemudian kita jangan lupa RM dekat amount dia ni. Di sini tarikh dan RM di sini. Baik, oleh sebab akaun kawalan belum bayar, dia liability, baki dia ialah belah kredit. Jadi di sini kita akan tulis baki awal dia. Baki awal di sini. Dan di sinilah nilai dia. Jadi, baki di sini bermaksud hutang lah. Maksudnya hutang. Kita belum bayar lagi lah. Liability maksudnya kita belum bayar lagi di sini. Jadi, ini merupakan hutang kita. Jadi apa saja item ataupun apa saja urus niaga yang tambah hutang, kita akan rekod belah kanan ni, belah kredit ni. Jadi kita tambah hutang di sini. Kalau kita kurangkan hutang, kita bayar, kita akan rekod di sini lah. Baik, akaun kawalan belum bayar boleh juga berbaki debit. Disebabkan oleh perkara yang kita sebutkan tadi. Okey, sekarang kita lihat apa perkara-perkara yang akan menambah hutang di sini ataupun urus niaga yang menyebabkan kita akan rekod belah kanan. Antaranya ialah kita belilah, tentulah kita beli. Sebab akaun kawalan belum bayar, kita beli. Kita melakukan pembelian. So, kita rekod di sini. Lagi, angkutan masuk. Kita kena cas angkutan masuk. Kemudian kita kena faedah. Kita kena faedah. Cas tambahan juga tu. Faedah. Jadi kita kena, dia akan meningkatkan kita punya hutang lah. Kita akan tambah di sini. Baik. Kemudian yang mengurangkan hutang tentulah kita bayar. Bila kita bayar, kita beli tadi, kita bayar. So, kita akan rekodkan, dia akan kurangkan lah hutang kita di sini. Okey, kita bayar, kita tulis bank. Kita guna bank di sini. Dan lagi ialah diskaun diterima, kita terima. Dia akan mengurangkan hutang kita. Kemudian ada pulangan. Kita beli, kita pulangkan barang. Dia akan mengurangkan kita punya hutang. Kemudian, kontra tadi. Kontra juga akan mengurangkan hutang kita. Baik, sekarang dah siap. Kita akan imbangkan. Kita tengok. Oleh sebab baki dia belah kredit. Nanti kita akan dapat, kita akan imbangkan di sini lah. Di sini dulu. Okey. Dan baki dia kita akan buat hantar bawah sini. Okey. Dan kita akan pindah ke bulan atau tahun berikutnya. Tahun depan di sinilah. Bawah-bawah lah. Sini. Okey. Okey. Kalau baki dia belah debit, kemungkinan boleh juga baki dia akan kita hantar bawah di sini. Dan kita akan bawa bawah di sini. Okey. Baik. Jadi inilah dia format akaun kawalan belum bayar. Baik, kalau soalan itu dia bagi semua baki awal ini dan baki akhir, belah debit dan baki awal belah kredit, baki akhir belah kredit. So,
mungkin dia akan suruh buatlah akaun ini, sama ada sediakan akaun dengan format ini, ataupun dia akan hilangkanlah nilai di sini, dia akan kita kena isilah. Jadi ikut saja format ni boleh dapat ya. Baik, seterusnya kita lihat contoh. Kalau kita buat contoh ni kita faham sikit lagi. Kita lihat contoh macam mana kita nak sediakan akaun kawalan belum terima berdasarkan buku catatan pertama yang dia bagi. Baik, di sini kita lihat berikut ialah akaun kawalan belum terima berdasarkan semua maklumat dalam buku catatan pertama. Baik, kemudian kita lihat baki dia. Baki pada 1 Januari 2016. Ini baki akaun kawalan belum terima lah. Kita masih bagi belum dapat daripada Irwayu 600, Azri 350. So jumlah kita belum terima lagi 950. Jadi kita ambil jumlah besar lah. Baik, kemudian dia beri buku tunai. Kita lihat dalam buku tunai ni. Jadi buku tunai ni belah debit bermaksud kita terima duit lah. Kita terima daripada Irwayu 560, kita bagi diskaun 40. Kita terima daripada Imran 940, kita bagi diskaun 200. Dan di sini kita lihat belah kredit buku tunai ni ada Irwayu cek tak laku. Maksud dia, Irwayu ni, yang ini, yang 560 ni, yang kita terima cek itu sebenarnya tak laku. Jadi bank dah reject, bank keluarkan makluman bahawa Irwayu ni cek dia tak laku. Jadi kita kena keluarkan balik lah daripada bank ini. Sebab bank dah tolak, kita kena tolak lah dekat buku tunai kita. Jadi yang ni kita akan buat nanti catatan macam mana. Okay, seterusnya diberi journal arm. Journal arm di sini kita tengok di sini ada diskaun diberi. Jadi kita lihat item-item yang berkaitan dengan akaun kawalan belum terima. Tadi kita dah belajar diskaun diberi antara dia. So kena tahulah item-item yang terdapat dalam akaun kawalan belum terima. Diskaun diberi, kemudian hutang lapuk di sini. Jadi ini kita akan gunalah. Kemudian diberi juga jena jualan. Okey, jena jualan ini kita lihat jumlah dia 3,500 dan jena pulangan jualan di sini kita lihat jumlah dia 300. Baik, daripada akaun ataupun daripada buku catatan pertama ni, buku tunai, jena am, jualan, pulangan jualan, kita sediakan akaun kawalan belum terima. Jadi lihat betul-betul cara nak buat dia. Baik, akaun kawalan belum terima, macam biasa kita lihat dia punya format dia tarikh, butir, folio, amount di sini. Okey, jadi tarikh, butir, folio dan amount. Okey. Dan jangan lupa di sini tahun, di sini ialah RM, di bawah amount ada RM, duit So di sini juga tahun RM. Baik, seterusnya kita lihat mula-mula akaun kawalan belum terima ni kita lihat dia adalah aset. Aset mestilah baki dia lah debit di sini. Jadi kita lihat dia punya jumlah dia baki dia 950. Kita letak dari sini pada Januari 1. Okey, baki dia bawah-bawah. Dan nilai dia ialah 950. Baik, sekarang saya akan ajar cara yang paling mudah untuk buat akaun kawalan belum terima ni. Kita tengok aja ini baki ni ataupun belah kiri ni bermaksudnya hutang. Jadi kalau tambah hutang ataupun urus niaga yang menambah hutang, kita akan tambah di sini lah, tambah di sini. Jadi kita buat sini formula tambah. Kalau urus niaga tu mengurangkan hutang, okey, kita akan tulis sini. Sebab akaun kawalan belum terima ni berkaitan dengan hutang. Jadi kita buat ini tambah hutang, kurang hutang. Okay. Sekarang kita lihat satu persatu, kita pergi mana dulu? Kita pergi ke jualan dulu. Sebab akaun kawalan belum terima ni berkaitan dengan jualan. Kita jual. Jadi kita lihat jualan, kita rekodkan jualan dia, jumlah dia 3500. Jadi kita letak di sini, jual belah sini. Baik, bila kita jual, pelanggan akan hutang kita, dia akan menambah hutang lah. Jadi tambah hutang di sini. Jadi di sini kita lihat kita pada 31. Jadi akaun kawalan belum terima ni kita sediakan pada 31 bulan lah. Jadi di sini Januari 31 kita lihat. Kemudian kita letak di sini jualan. Okey, folio dia kita ambil ini, JJ3 ni. Okey, kita rujuk dari situ. Amount dia ialah 3500 di sini. Okey, so dah habislah akaun jualan. Dah siap. Kita pergi pula ke akaun pulangan jualan. Baik, bila jualan belah sini, belah kiri ni, automatik pulangan belah kanan lah. Dia akan kontra. Senang je nak ingat. Jadi kita lihat pulangan jualan, jumlah dia ialah 300. Jadi kita lihat di sini, kita letak tarikh 31, Januari 31. Butir dia kita letak pulangan jualan. Folio kita ambil sini.
Rujukan dia JPJ 4, jurnal pulangan jualan yang keempat. Amount dia ialah 300. Letak sini. Jadi dah siap dah akaun pulangan jualan. Okey. Seterusnya kita terus pergi buku tunai. Jurnal am nanti dulu. Kita pergi buku tunai. Buku tunai ialah melibatkan penerimaan duit. Ataupun pelanggan bayar. Jadi kita lihat di sini tadi. Pelanggan dah bayar, Irwayu dan Imran dia bayar 1,500. Jadi kita rekodkan yang ni bank. Jadi bila bayar dia akan mengurangkan hutang. Mengurangkan hutang. Jadi kita letak sini bank. Rujukan dia ialah BT1, buku tunai 1. Dan nilai dia kita ambil yang ni 1,500. Okey. Jadi dah habis dah bank dan kita bagi diskaun. Kita lihat kita bagi diskaun. Jadi diskaun tu nanti akan mengurangkan hutang. Jadi diskaun ni kita ambil yang ni 240. Kita letak diskaun diberi sini. Kita tulis. Kemudian daripada buku tunai 1 rujukan. Nilai dia ialah 240. Okey, dah habis dah yang ini. Belah kiri ni. Bank dan diskaun diberi. Okay, sekarang kita lihat pula cek tak laku. Cek tak laku ni maksudnya bank reject lah pembayaran yang dibuat oleh Airwayu tu. Jadi kita kena tambah balik lah hutang dia. Okay, jadi kita tulis, kita lihat di sini butir dia bank dan kita tulis cek tak laku. Okay, kita ambil daripada BT1, putunan 1, nilai dia 560. Okay, di sini. Okay, jadi habislah untuk buku tunai. Dah habis. Sekarang kita pergi yang akhir sekali ialah jurnal am. Dalam jurnal am ni kita lihat diskaun diberi dihapuskan ataupun dibatalkan. Jadi kita akan tadi kita bagi diskaun di sini, jadi kita batalkan, kita kontra di sinilah. Jadi kita lihat situ, kita tulis diskaun diberi dibatalkan. Okey. Jadi diskaun diberi dibatalkan, kita rujuk daripada jurnal am 2, kita tulis jurnal am 2 dan amount dia 40 di sini. Jadi habis dah diskaun diberi dibatalkan, kemudian hutang lapuk. Okay, hutang lapuk itu ialah kita declare ataupun kita anggap hutang tu dah tak dapat dikutip. Mungkin Azri ni bankrupt ke ataupun lari ke apa kita pun tak tahu, tak dapat kesan. Jadi kita hapuskan. Bila hapuskan kita akan kurangkan hutang ataupun kita akan kurangkan hutang dalam akaun kalam belum terima ni. Okey, jadi kita letak di sini lah hutang lapuk. Kita rujuk jurnal am 2 dan nilai dia 350. Jadi selesailah. Kalau belum terima, dah selesai dah untuk jurnal am ni. Habis. Sekarang tiba masa untuk kita buat imbangan. Baik, kalau kita lihat jumlah yang besar bandingkan amount kiri ni, debit dengan kredit ni, belah debit ni lebih banyak. Lebih banyak kita akan imbangkan. Kita akan kira yang belah debit ni, belah kiri ni. 5050, kita letak di sini 5050. Kemudian di sini ialah baki lah. 5050 kita tolak 350, tolak 240, tolak 1500, tolak 300, kita akan dapatlah baki akhir dia. Baki akhir, jadi kita tulis baki hantar bawah di sini. Nilai dia adalah 2660. Dan baki akhir kita pindah ke bulan depan. Ni Januari, so Februari lah. Februari 1 kita pindahkan. Hantar bawah jadi bawah 2660. Jadi siaplah akaun kawalan belum terima. Okay, seterusnya kita lihat pula contoh untuk akaun kawalan belum bayar. Okay, kita lihat berikut ialah akaun kawalan belum bayar berdasarkan sumber maklumat dalam buku catatan pertama. Baik, kita lihat baki dia dulu. Baki 1 Januari, pembekal acu ni ada 1,300, pembekal Ju ada 1,400, jadi jumlah dia kita campur ada 2,700. Jadi ini merupakan baki lah, baki untuk bawah-bawah ataupun baki awal untuk akaun kawalan belum bayar lah. Baik, seterusnya kita lihat buku catatan pertama ni diberi dia buku tunai di sini. Kita lihat buku tunai di sini. Pembekal acu belah kanan ni, belah pembayaran ini, maksudnya kita bayar kepada pembekal acu 2,300 dan kita dapat diskaun 150. Baik, kemudian diberi di sini jurnal am, kita lihat angkutan masuk dia debit, maksudnya kita kena charge, maksudnya kita dikenakan charge angkutan, jadi 240 di situ, kita lihat yang angkutan dikenakan. Kemudian kita lihat ini faedah debit juga masih 29 kita kena ataupun kita dikenakan faedah oleh pembekal Diana ni. Jadi ini item-item ataupun bukti yang perlu kita ambil perhatian. Okey. Baik, kemudian kita lihat seterusnya diberi jurnal belian, kita lihat jumlah je. Belian kita lihat jumlah. Di sini akaun belian 3,900,
Seterusnya kita lihat pulangan belian ada 300. Jadi kita gunakan semua buku catatan pertama ni untuk buat akaun kawalan belum bayar. Kita lihat format dia. Di sini ialah apa? Tarikh, kemudian butir, kemudian folio, kemudian amount. Jadi belah sini sama je. Kita ulang balik. Baik, jangan lupa tarikh ialah 2016 tahun dia. Okey, dan di bawah amount ini ada RM, tarikh 2016 dan RM di sini. Akaun kawalan belum bayar, dia baki dia ialah kredit sebab dia ada liability. Baik, jadi kita lihat di atas ni 2,700 ni, maksudnya ini adalah baki akaun kawalan belum bayar lah. Baki dia ialah belah kredit, belah sini. Jadi kita tulis di sini Januari 1. Butir dia adalah baki bawah-bawah. Kita ambil jumlah dia 2,700. Baik, jangan lupa formula ataupun jangan lupa di sini adalah hutang. Kita punya hutang. Jadi hutang yang menambah hutang di sinilah, yang mengurangkan hutang di sini. Jadi bila kita lihat akaun kawalan bayar, apa yang kita buat? Kita beli. Bila kita beli, kita hutang. Belian kredit tu hutang. Jadi kita pergilah kepada jurnal belian dulu. Jurnal belian kita lihat jumlah dia 3900. Kita beli, jadi dia akan menambah hutang. Jadi di sinilah, belah positif ini, belah tambah ini. Okey, di sini. Kita letak di sini, jadi kita buat pada 31 bulan. Kita letak di sini, butir dia adalah belian. Kita ambil daripada jurnal belian 3 di sini folio dia dan jumlah dia 3900. Okey, jadi dah siaplah jurnal belian. Jadi terus kita tengok yang bawah ini, jurnal pulangan belian. Kita tengok belian, tengok jurnal pulangan belian. Senang macam itu, mudah sikit. Jadi kita lihat jurnal pulangan belian, kita lihat terus jumlah besar di sini 300. Okey, jadi kita akan buat hantar di sinilah. Pulangan kita macam tadi juga, kalau belian sini pulangan dia belah kontra dia, terbalik dia tu. Jadi kita letak belah kiri tu, belah debit dia. Jadi pada 31 bulan, Januari 31. Jadi pulangan belian kita tulis butir dia pulangan belian, folio jurnal pulangan belian 4 di sini dan amount dia 300. Okey, dah siap. Kemudian dah siap pulangan belian. Jadi kita terus ke buku tunai. Jurnal am kita lihat nanti dulu. Baik, kita pergi buku tunai. Buku tunai ini ialah pembayaran. Kalau kita lihat ini buku tunai kita ni. Pembayaran. Jadi kita bayarlah. Kita bayar pembekal acu sebanyak 2,300. Kita dapat diskaun 150. Macam mana nak rekod? Baik, bila kita bayar dia akan mengurangkan kita punya hutang. Jadi di sini lah. Kita bayar, kita guna bank. Jadi kita tulis sini bank di sini. Buku tunai 1, dia punya folio rujukan. Amount dia 2,300. Baik, kita dapat diskaun. Diskaun juga akan mengurangkan hutang. Jadi kita letak di sini, kurangkan ataupun tanda kurang ni. Kita lihat diskaun diterima, kita tulis diskaun diterima. Daripada BT1, buku tunai 1, jumlah dia 150. Baik, dah siap dah buku tunai. Buku tunai dah siap. Barulah kita pergi ke jurnal am. Jurnal am kita lihat apa dia? Angkutan masuk kita kena ni. 240. Maksudnya cas dikenakan, kena tambah balik kena tambahlah hutang kita tu sebab kita kena cas ataupun kita kena angkutan. Okay, jadi kita tulis di sini angkutan masuk ni, tulis di sini angkutan masuk. Kita ambil daripada jurnal am 2 dan nilai dia adalah 240. Seterusnya kita lihat faedah. Faedah pun kita kena ataupun dia akan menambahkan kita punya hutang ni, kita tambah. Jadi kita tulis sini faedah dan kita ambil daripada jurnal am 2 folio dan nilai dia 29. Jadi siap dah jurnal am. Habislah. Jadi sekarang tugas kita nak imbangkan. Okey, nak imbangkan kita lihatlah jumlah dia di sini. Banyak daripada sini. Jadi kita akan imbangkan. Baik, kita akan jumlahkan di sini nilai dia. Okey, campur-campur semua. 68, 69. Jadi kita pindahkan ke jumlah besar di sini. Baik, 6869 kita tolak 300, tolak 2300, tolak 150, nanti kita akan dapat baki. Baki akaun kawalan belum bayar. Jadi kita tulis di baki hantar bawah. Nilai dia adalah 4119. Dan baki ini kita akan pindah ke bulan depan, Februari 1 ni, Februari 1. Jadi bawah-bawah lah, baki bawah-bawah 4119.
Jadi inilah cara nak buat akaun kawalan belum bayar. Senang saja. Tadi kita dah belajar akaun belum terima dan ini ialah akaun kawalan belum bayar. Jadi kalau pelajar tak faham, cuba ulang. Ulang video ni, tengok bagi faham. Sampai boleh faham. Jadi tak susah pun, senang saja. Baik, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.